Hai semua, nama aku Kila. Macam mana sambutan raya korang baru-baru ni? Mungkin ada yang menyambut dengan meriah, ada yang bersederhana. Macam aku dan keluarga, kami tahun ni cukup sekadar merayakan bersama ahli keluarga yang ada. Walaupun tak lengkap semua sebab ramai adik-beradik aku beraya di kampung bersama pasangan mereka, meninggalkan hanya kami beberapa orang yang masih bujang ni di kampung bersama ibu dan ayah. Tapi overall, okey. Aku dan keluarga masih lagi bersyukur dapat merayakan hari raya walaupun secara kecil-kecilan. Antara rutin hari raya kami ialah hari raya pertama setelah habis menunaikan solat sunat hari raya, kami akan merayakan hari raya sesama sendiri di rumah. Raya kedua, ketiga dan seterusnya, barulah kami akan berkunjung ke rumah saudara mara ataupun rakan-rakan. Musim-musim raya ni kan, teringat pula aku dengan satu kejadian misteri yang berlaku semasa aku dan rakan-rakan pergi ke sebuah daerah ni untuk menghadiri rumah terbuka seorang lagi rakan kami yang tinggal di situ. Adalah dalam lebih kurang 15 orang macam tu dengan 4 buah kenderaan. Kami berkonvoi menempuh perjalanan yang mengambil masa lebih kurang 2 jam setengah dari pusat bandar ke kawasan rumah kawan aku ni. Aku pula memandu salah sebuah kenderaan yang dinaiki oleh 4 lagi rakan aku. Sebab di antara rakan-rakan dalam kereta tu, aku yang paling berani memandu jauh. Kalau nak harap yang lain, memang aku tak yakin. Kepada mereka yang tidak biasa memandu di jalan ni, mungkin agak mencabar. Sebab jalan ni bukanlah highway. Kami kena menempuhi jalan berbukit yang berliku-liku. Kalau melalui jalan ni, memang menjadi perkara biasa untuk melihat ada gerai-gerai kayu yang menjual buah-buahan tempatan di tepi jalan. Gerai-gerai ni kecil je dan kedudukan dia rawak di sekitar jalan ni. Cukup muat untuk meletakkan meja dan buah-buahan yang disusun di atas. Dalam 1 jam setengah perjalanan setelah melintasi beberapa gerai buah, kenderaan yang kami naiki mendekati sebuah gerai buah yang menjual buah naga. Di situ cuma ada gerai tu je. Dari jauh lagi kami boleh lihat buah yang diletakkan di atas meja ranum-ranum. Ia disusun rapi, semuanya buah naga. Kawan aku si Julie awal-awal tu nak berhenti. Katanya dia nak beli buah naga tu, tapi niat dia tidak kesampaian sebab kami tengok tak ada orang yang menjaga gerai tu. Oh, mungkin orang yang jaga gerai ni pergi ke tandas. Kata Julie, tak apa, nanti masa patah balik pulang kita singgah lagi. Manalah tahu pemilik gerai dah ada masa tu. Aku dan Julie pun masuk ke dalam kenderaan dan meneruskan perjalanan kami. Iyalah, takkanlah kami nak curi buah ni kan. Setelah meneruskan perjalanan, kami pun tiba di rumah terbuka yang kami tuju tadi. Dalam sekitar 2 jam kami berada di situ, dah habis berbual, makan kuih raya, kami tolong mengemas sikit dan kami pun berangkat pulang. Sebelum pulang, Julie ada ingatkan aku, Kila, nanti kita singgah di gerai tadi tu tau. Aku nak beli buah naga tu, takut kempunan pula. Aku kata, Julie, kau jangan risau. Kalau tak, kita singgahlah mana-mana yang ada jual buah naga. Julie kata, aku kalau boleh nak yang ada di situ. Sebab buah naga yang aku nampak tu lain dari yang aku nampak di gerai lain. Aku layankan sahaja permintaan Julie ni sebab Julie ni walaupun hatinya baik tapi dia ni ada cerewet sikit. Jadi sebelum meneruskan perjalanan, sempat lagi aku menjeling melihat ke arah jam menunjukkan pukul 4 petang. Entah macam mana, dalam lebih kurang sejam konvoi kami terpisah. 3 lagi kenderaan dah jauh ke hadapan, meninggalkan kami di belakang. Sehinggalah sekitar pukul 5.30 petang, kami tiba di gerai tempat Julie mahu membeli buah naga tadi. Aku memberhentikan kenderaan dan kami pun turun. Kami cuba memanggil pemilik gerai berkali-kali, tapi tak ada juga yang menyahut. Aku tengok raut wajah Julie, aku nampak dia sedih sangat. Mata dia merah, berair sebab terlalu nak sangat makan buah naga di gerai tu juga. Tapi macam mana nak beli ni? Takkanlah kami nak curi kan? Panggil punya panggil, tak ada orang yang menyahut disebabkan cuma gerai tu je yang ada di situ yang hanya kedengaran bunyi kenderaan melintas dan kami sementara melihat kami yang berdiri di depan gerai. Seorang lagi rakan kami yang bernama Erin, dia ambil 2 biji buah naga dan berikan kepada Julie. Kata Erin, "Nah, Julie, kau jangan pening-pening, ambil buah naga ni, kita caw." Julie pun ambil buah tu dan aku pun ikut diorang masuk ke dalam kenderaan dan berlalu pergi. Dengan erti kata lain, kami jadi pencuri pada hari itu.
bukan senaja kami nak mencuri, tapi kami semua pun kesian dengan Julie yang betul-betul nak makan buah tu. Tapi tak ada sesiapa di situ untuk kami beli. Kami pun meneruskan perjalanan pulang ke bandar. Di dalam perjalanan pulang, kejadian pelik mula terjadi. Pertama sekali, kenderaan yang kami naiki terasa berat. Aku pelik sebab kami di dalam kereta tu semuanya kurus-kurus. Tak adalah berat mana pun. Lagipun dari tadi aku tak rasa berat, tapi selepas berlalu pergi dari gerai itu, aku rasa kenderaan ni berat pula. Aku hanya diamkan diri. Aku tak mahu beritahu kawan-kawan aku, tak mahu dia orang risau. Kami menempuhi jalan berbukit yang berliku sehinggalah kami sampai ke bandar. Malam tu aku hantar diorang satu persatu ke rumah. Si Julie yang paling akhir aku hantar. Pada waktu ni di rumah untuk beberapa hari ni Julie tinggal berseorangan, sementara ahli keluarga dia beraya di daerah yang lain. Julie tak ikut keluarga dia sebab dia ikut kami beraya. Tapi apa yang aku rasa ganjil, sejurus selepas aku menghantar Julie, kenderaan yang aku bawa terasa ringan, bagaikan ada sesuatu yang ikut turun bersama Julie. Dipendekkan cerita, kami pun sudah berada di rumah masing-masing. Aku yang penat seharian memandu, setelah pulang ke rumah, mandi dan masuk tidur. Malam tu sekitar pukul 1 pagi, aku dikejutkan dari tidur setelah mendapat pesanan WhatsApp dari Julie. Katanya ada orang yang berada di dalam rumah dia. Dia terdengar ada orang memecah masuk dari pintu depan. Dia orang pergi ke dapur dan menggeledah barang-barang di dapur. Pinggan, mangkuk habis semua berjatuhan. Masa ni Julie siap hantar voice note lagi dan aku dengar dengan telinga sendiri bunyi barang digeledah dan berjatuhan. Aku balas pesanan Julie dan kata, "Tak apa Julie, kau jangan keluar, kejap lagi aku datang." Aku pun bersiap pakai baju, ambil kunci kereta dan memecut selaju yang mungkin ke rumah Julie. Setibanya aku di depan rumah, aku rasa pelik sebab Julie cerita ada orang memecah masuk dari depan pintu rumah. Tapi bila aku sampai, aku tengok pintu rumah elok je terkunci. Aku memberanikan diri untuk mengetuk pintu rumah. Kalau ada perompak pun mesti diorang kelang kabut melarikan diri. Ketuk punya ketuk, beberapa minit kemudian Julie yang membuka pintu rumah sambil menangis dan ketakutan. Aku segera memeluk Julie untuk menenangkan dia. Aku suruh dia duduk di luar rumah sementara aku tengok siapa yang berada di dapur. Perlahan-lahan aku melangkah. Sejurus selepas aku melangkah masuk ke dapur, aku dikejutkan dengan barang-barang yang berselerak di sana sini. Semua benda bertaburan di lantai. Pinggan, mangkuk, kuali, ada balang kaca yang terjatuh ke lantai dan pecah. Dan memang nampak dapur ni digeledah oleh seseorang. Tapi di antara semua barang-barang di dapur ni, yang menarik perhatian aku ialah di atas meja makan ada 2 biji buah naga di atas pinggan. Buah naga yang Julie ambil dari gerai tadi. Ada beberapa minit juga aku tengok buah tu dan terfikir, kenapa barang-barang lain berselerak tapi tidak buah naga ni yang berada di atas meja seperti tidak diganggu. Aku segera keluar dari rumah untuk mendapatkan Julie. Aku suruh dia pakai baju, kunci rumah dan aku bawa dia tidur ke rumah. Aku kata dengan Julie, "Julie, aku tak tahu apa yang jadi. Aku tak nampak ada orang di dalam dapur tu. Tapi memang barang di dalam dapur tu semua berselerak." Sementara Julie berkeras, cakap yang dia memang ada nampak kelibat lelaki di dapur. Malam tu Julie ketakutan sangat. Dia menangis sehinggalah dia tertidur sekitar pukul 3 pagi. Beberapa minit kemudian aku pun masuk tidur. Sehinggalah aku sendiri yang terbangun pada pukul 4 pagi. Malam tu aku rasa sejuk sangat, sejuk sampai ke tulang. Alang-alang dah terbangun, aku pun bangun dari katil untuk pergi ke tandas. Sebelum keluar dari bilik, sempat lagi aku jeling ke arah Julie yang sedang berbaring di sofa. Dengan mata kuyu, aku berjalan terhuyung-hayang pergi ke tandas yang terletak di dapur. Sementara aku berada di dalam tandas, aku melepaskan hajat dan aku terdengar sesuatu. Bunyi seperti ada pisau yang menghiris sesuatu di meja dapur. Mata kuyu aku segera terbuka luas. Masa ni aku dah mula cemas sebab siapa pula yang menghiris buah di dapur ni. Aku segera cuci dan pakai seluar. Aku berdiri dan perlahan-lahan buka pintu tandas. Betul-betul di depan pintu tandas ni meja dapur. Semakin pintu tandas tu terbuka luas, semakin aku berasa cemas. Dada aku berdegup kencang, tangan aku mula menggeletar.
Setelah pintu tandas terbuka seluas-luasnya, aku melihat Julie sedang duduk di meja. Tangan dia sedang memegang pisau sambil menghiris sebiji buah naga di atas meja. Tapi yang paling menyeramkan, kepala dia melihat aku dengan senyuman yang sangat menyeramkan. Dia memotong buah tu sehingga dia terhiris tapak tangan dia sendiri, membuatkan darah menitik ke permukaan meja. Aku yang tengok Julie macam tu, aku terkejut gila dan berlari keluar dari dapur masuk ke bilik aku. Aku masuk ke dalam bilik dan kunci pintu. Pada masa yang sama, aku terdengar suara Julie dari belakang. Apa hal gila? Aku segera toleh dan tengok Julie sedang menggosok mata, bangun dari tidur. Kalau ini Julie yang sebenar, siapa yang aku nampak di dapur tadi? Malam tu juga kami keluar dari rumah aku dan tidur di rumah makcik aku yang terletak tidak beberapa jauh di taman perumahan yang sama. Kami ceritakan semua yang jadi dari insiden kami curi buah sehinggalah apa yang kami lalui. Di sinilah baru makcik aku ceritakan apa sebenarnya yang berlaku. Makcik aku kata ini sebab kami curi buah dari gerai tu. Sebab untuk segelintir peniaga-peniaga di situ sudah menjadi budaya mereka untuk tidak menjaga gerai masing-masing, meninggalkan gerai tanpa dijaga oleh sesiapa pun. Mereka hanya meletakkan buah dengan harga dan mereka akan meletakkan tempat untuk pembeli memasukkan duit. Kalau ada pembeli yang datang, mereka akan tengok harga, ambil buah yang mereka mahu beli dan masukkan duit ke dalam tempat simpanan duit tadi. Peniaga-peniaga ni pula akan datang sekitar petang melihat hasil jualan buah mereka. Tapi bukan semua orang tahu tentang budaya ini. Ada orang tengok gerai itu tak ada buah, mereka akan tinggalkan begitu sahaja. Kepada mereka yang tahu cara untuk membeli, mereka akan masukkan duit ke dalam tempat memasukkan duit yang disediakan oleh diorang. Walaupun mereka tidak berada di gerai, ada segelintir yang meninggalkan sesuatu yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar untuk menjaga kawasan gerai tersebut. Dan kalau ada orang yang mencuri buah, sesuatu ni akan menyumpah mereka. Itulah yang terjadi dengan kau dan juga Julie, kata makcik aku. Kata makcik aku lagi, tapi sekarang rata-rata peniaga tidak lagi mengamalkan budaya macam ni. Hanya segelintir peniaga yang masih lagi bergantung dengan ilmu-ilmu macam ni. Makcik aku cadangkan yang kami bayar buah yang kami ambil tu. Dengan itu keesokan harinya kami kembali ke gerai tempat kami ambil buah tu dan masukkan duit untuk harga buah yang kami ambil. Mujurlah, selepas kami bayar buah tu, barulah gangguan berakhir. Tahun ini pula kami ada juga melalui jalan tu. Kami tengok masih banyak gerai-gerai di tepi jalan. Namun begitu, aku selalu ingat apa yang makcik aku cakap. Bukan semua gerai mengamalkan benda-benda macam ni. Hanya segelintir peniaga yang masih bergantung dengan benda-benda mistik. Jadi aku dan rakan-rakan pun tidak teragak-agak untuk turun dan membeli buah. Namun begitu, di antara kumpulan kami tahun ni, Julie tak ikut. Rasanya dia masih lagi trauma. Itulah kisah perkongsian aku ketika melalui jalan berbukit yang berliku untuk menghadiri rumah terbuka yang terletak jauh dari bandar.